Dua masuk. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boya. Ini mahanya. Boya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bertemu pada waktu ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan surah Adz-Dzariyat. Kalau tuan-tuan nak semak boleh tengok surah Adz-Dzariyat ayat 56. Ayat yang masyhur yang sentiasa dibaca dan diulang-ulang oleh guru-guru kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan dan manusia kecuali untuk mereka ta'abbud, tunduk, patuh, beribadat kepada aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesyukuran kerana kita dilahirkan di muka bumi ini menjadi umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berada di atas agama Islam. Yang mana agama Islam ni adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Daripada mula Allah taala cipta muka bumi ini, maka Allah nak kita tunduk kepadanya. Dan kita bersyukurlah kepada Allah kerana kita adalah umat terbaik, umat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan, diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kerja kita adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan, juga orang manusia daripada melakukan kejahatan. Dan ini adalah agama yang baik yang kita nak ajak orang ramai bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan agama Allah Ta'ala ni, dengan apa juga cara sekalipun. Kalau dia orang ustaz, maka cara ustaz. Kalau dia sebagai seorang jurutera, maka sebagai seorang jurutera. Kalau dia sebagai ni abang-abang daripada Malaysia, sebagai orang yang bekerja di mana-mana tempat pun, dia ada tugas dia yang tersendiri untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ungkapan yang lebih baik, ungkapan yang nak mengajak manusia kepada Allah taala, kemudian dia sebut sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang Islam. Maknanya kita kena berbangga dengan identiti kita. Bila kita keluar kat pengenalan ada tulis Islam, kita kena berbangga. Ketika mana ramai orang mula melarikan diri daripada agama ini, dan juga mereka mula menghina agama kita ni, kita digelarkan dengan beberapa isu penghinaan kepada agama ni ataupun terhadap agama kita ni, yang dilakukan dulunya orang-orang bukan Islam. Dulu siapa nama? Elvin Chong ke apa, dia pun dah cabut lari PUS kan, ada pelindung
Hari ini yang menyesatkan dan juga menghina agama kita adalah orang Islam sendiri yang mengaku dirinya menghafal Al-Quran, kemudian disusuli dengan orang yang maknanya juga Islam, juga Muslim. Sudah pun mereka ini ditangkap oleh pihak berkuasa. Kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tetapi penghinaan demi penghinaan terus berlaku. Maka apakah yang akan membela agama kita ni? Tak lain tak bukan kita sendiri. Kita tak boleh harapkan orang-orang yang contohnya siapa nama gini, Joe Biden, untuk membela agama kita. Dia Presiden Amerika kan, dia ada kuasa besar. Kita bayar dia untuk bela agama ni. Kan selama-lamanya mereka ini tidak akan membela agama ini. So yang akan membela agama ini adalah kita. Sebab itu kita, ya ayyuhallazina in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan orang yang beriman, tuan-tuan kita beriman. Maksud beriman apa? Kita yakin dan percaya kepada Allah. Sebab tu kita datang masjid hari ni. Sebab tu kita tunaikan solat lima waktu. Kerana kita yakin kepada Allah Ta'ala. Orang yang tak yakin pada Allah, dia tak sembahyang. Orang yang tidak yakin kepada Allah, dia tak datang sembahyang Jumaat ni. Tapi tuan-tuan adalah orang yang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin bahawa di sana ada balasan syurga dan neraka. Maka Allah Ta'ala seru kita, in tansurullah, kalau kamu tolong Allah, tolong agama Allah, bela agama Allah, maka yang surkum, pasti dia akan tolong kamu, isabbit aqdamakum, dan menetapkan langkah-langkah hati-hati kamu semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak menolong Allah Ta'ala ni, kita nak tolong secara sepenuhnya. Maksud kata, kita bangga diri kita sebagai seorang Muslim. Kita mengamalkan Islam seperti mana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam ni secara menyeluruh. Maknanya bukan hari Jumaat je kita, 5 waktu kita tak tinggal. Bukan sahaja kita berpuasa pada bulan Ramadan semata-mata, tapi disusuli dengan puasa-puasa sunat yang lain. Bukan sahaja kita sembahyang solat fardu semata-mata, tapi disusuli dengan solat-solat sunat yang lain. Kerana yakin dan percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak tolong agama Allah ni dalam sudut kita bangga sebagai seorang Muslim dan kita rasa ghirah. Ghirah ni orang Arab sebut ghirah, terjemahannya cemburu. Orang Melayu sebut gairah, terjemahannya apa? Bernafsu. Gairah, dia rasa ghirah, ghirah cemburu. Tuan-tuan kena rasa cemburu bila ada orang sentuh agama ni. Kena rasa cemburu bila mana ada orang sentuh peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu keluar di media sosial. Ini bukan nak menghangatkan suasana supaya tuan-tuan lagi keluar pergi tak, tapi nak bagi tahu perasaan tu kena ada. Ketika mana disentuh peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena rasa ish. Kan orang sentuh, sebut bapak kita pun. Tuan-tuan jangan main-main. Kan? Bapak hang, orang kita kata, bapak hang. Sekali lagi lebam muka tu. Itu baru ayah kita. Sebut mak kita. Sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam Al-Quran surah Hujurat, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tegur sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang meninggikan suara kepada Nabi di hadapan Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah. Kata Allah Ta'ala, jangan tinggikan suara Rasulullah. Dan kata ulama bahawa apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala itu terpakai sampai kiamat. Sebab itu keluar media sosial, hukum bunuh aja orang yang macam ni, menghina agama Islam ni, agama persekutuan, menghina Allah SAW, seorang manusia yang agung, yang diakui oleh seluruh dunia. Bukan kata kita sebagai orang Islam ni mengada-ngada angkat Nabi sebagai orang yang hebat, tidak. Seluruh dunia. Yang paling berpengaruh, baca orang yang paling berpengaruh kat dunia ni, nombor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihina, dicaci, alangnya
dicaci oleh orang Islam sendiri. Bila mana dicaci, ditangkap, kemudian buat titipan donation, sekejap je dapat tuan. Berapa dia kena? 40,000. Dah cukup tak? Masa 2 hari selepas dibuat pengumuman, dah sudah pun terkumpul masa 25,000. Berapa? Lebih daripada tu, Masya Allah. Maknanya ada orang yang di belakangnya, ada orang yang sedang protect dia. Baik itu agama ni, pertembungan dia realiti. Dia bukan pertembungan macam, tak, dia realiti pertembungan antara al-haq dan juga al-batil. Pertembungan tu realiti. Tuan-tuan mengucap dua kalimah syahadah, pasti tuan-tuan ada musuh. Jangan sebutlah aku geng kau, aku Islam tapi aku geng kau. Tak. Engkau geng dia ke, asalkan kau mengucap mengaku Allah sebagai Tuhan, pasti engkau akan dimusuhi. Walan tarda ankal yahud. Tuan-tuan nak campak mana ayat ni? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama sekali Allah. Kalau tuan belajar Arab, lan tu digunakan oleh Allah pada penafian berpanjangan selama-lamanya. Tidak akan reda Yahudi Nasrani kepada engkau sehingga engkau ikut mereka, ikut perintah mereka, ikut turuti segala apa yang, hatta kalau dah ikut pun akhirnya kena ketuk juga. Tidak ada presiden, moga-moga Allah ampunkan dia. Siapa dia? Ikut ulama yang tak dipenjarakan oleh dia. Akhirnya apa berlaku? Dibunuh. Tuan-tuan tengok Presiden Libya Muammar Gaddafi ikut segala turutan pokok-pokok komunis, tapi akhirnya apa berlaku? Mati, dibunuh. Tengok Presiden Yaman Ali Saleh, telunjuk Amerika, saya silibus agama dikurangkan permintaan ada kedutaan Amerika Sana'a supaya dikurangkan silibus pengajian Islam sekolah-sekolah bawah pemerintah itu. Ikut kurangkan. Akhirnya apa berlaku pada dia? Dibunuh. Tak akan dapat keselesaiannya hatta kata-kata firman Allah. Dia bukan datang daripada mana. Itu kita kena faham pertemuan dan juga batil. Di mana-mana pun, Islam di Malaysia, Islam di Indonesia, Islam di Myanmar, China, di mana-mana pun pasti akan. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sedarkan diri saya dan tuan-tuan bahawa pembelaan Islam itu tidak berlaku kecuali pada diri kita ni. Yang datang surau An-Nur pada, walaupun mungkin berbeza pandangan pada sudut, minta maaf saya sebut parti politik ke, dari sudut warna itu warna ini, tapi hakikatnya asalkan kamu Muslim, kamu ada musuh, kamu ada orang-orang yang dengki kepada kamu. Maka dengan sebab itu samalah kita melihat hakikat ini dan kita sedar betapa sebenarnya kegemilangan Islam, hubungan Islam itu ada pada diri kita sendirilah yang kena angkat agama ini. Tidak ada orang lain yang dapat mengangkatnya dan membawa barakatuh.